Baik, kita sambung tuan-tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rahamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhuma nusina wa 'allimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Baik tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah sekalian. Perhati tuan-tuan. Perhati ya. Sekarang tuan. Jadi perkara yang pertama tuan-tuan dah faham sekarang. Apa fungsi jumlah itu sebenarnya tuan? Apa fungsi tajuk jumlah tuan ya? Sebab tu dah saya selalu sebut tuan, tajuk jumlah adalah tajuk yang paling penting dalam bahasa Arab. Jadi siapa yang belajar bahasa Arab dia tak faham tajuk jumlah, bermakna sia-sia dia belajar tuan. Betul tuan, saya ikhlas bagi tahu. Ini pengalaman kita. Boleh tuan? Sebab daripada tajuk jumlah inilah tuan-tuan boleh bincang semua yang berkait dengan bahasa Arab. Boleh? Itu yang pertama. Yang kedua tuan-tuan, sekarang setakat ini saya boleh puji tuan-tuan. Saya boleh puji tuan-tuan. Tuan-tuan boleh letak baris. Boleh tuan-tuan? Okey, sekarang tuan-tuan ada dekat depan Inna Muhammada alimu. Yang kedua, yadrusu Muhammadu fil madrasati. Boleh tuan? Baik. Sekarang, baris yang berada di depan belum lengkap. Boleh tuan? Belum lengkap. Kenapa belum lengkap? Sebab kita dah belajar tuan. Ada waktu kalimah itu boleh bertanwin. Ada waktu kalimah itu tidak boleh bertanwin. Kita dah bincang pada minggu lepas. Boleh tuan-tuan? Kita dah bincang minggu lepas. Jadi saya nak ulang sekali lagi hari ini. Tuan-tuan mesti praktikkan pada ayat kita tadi tuan. Boleh tuan? Praktik saja, tulis saja. Baris dah ada, tuan-tuan dah letak baris tadi. Kita nak tengok tuan-tuan letak bertanwin ke tak bertanwin. Boleh? Baik, sebelum tuan-tuan letak jawapan, tengok balik. Saya ulang dulu. Ingat tuan-tuan. Kalimah yang tidak boleh bertanwin. Saya dah bagi minggu lepas tuan. Yang haram bertanwin. Haram bertanwin. Saya sebut haram supaya tuan-tuan terasa sikit tuan. Jangan letak tanwin tuan. Kita ada 3 keadaan. Ada berapa tuan? 3 keadaan. Yang pertama, mana-mana kalimah yang ada alif lam di pangkal. Ingat tuan. Ada alif lam, jangan letak tanwin. Boleh? Baik. Yang kedua ialah kalimah jamak muzakkar salim. Yang ada una, ina dekat belakang. Kita dah bagi kan? Minggu lepas. Kalimah jamak muzakkar salim haram letak tanwin. Boleh tak? Baik. Yang ketiga, kalimah mudhaf. Apa dia mudhaf dia tuan? Iaitu satu kalimah yang belum sempurna maknanya. Contoh, baju. Baju apa? Baju sekolah. Dapat tuan? Kereta. Kereta apa? Kereta ayah tuan. Jadi kalimah yang berhajat kepada isim yang kedua dipanggil mudhaf. Mudhaf haram kita letak tanwin. Boleh tuan? Okey. Sekarang tengok saya. Tengok saya. Tak selesai lagi. Tak selesai lagi. Tak selesai lagi. Tengok tuan. Kalimah yang dekat depan ni tuan. Dekat depan ni adalah 3 keadaan yang haram diletakkan tanwin. Ada alif lam je haram. Boleh tuan? Ada dia jamak muzakkar salim je tuan. Tak boleh letak tanwin. Dia mudhaf je tuan. Tak boleh letak tanwin. Okey, sekarang statement yang paling penting tuan. Dengar betul tu. Tak ada 3-3. Tak ada 3-3. Walaupun satu. Tak ada alif lam, bukan jamak muzakkar salim, bukan mudhaf. Waktu itu wajib letak tanwin. Saya dah bagi tahu kan? Wajib letak tanwin. Faham ke tak faham? Faham. Saya harap tuan-tuan faham ya. Okey, sekarang letak jawapan dekat ayat dekat depan. Tulis sekali lagi. Inna Muhammada ke Muhammadan, alimu ke alimun. Ya. Muhammadu ke Muhammadun, madrasati ke madrasatin. Letak baris cantik-cantik tuan-tuan. Pandai letak tanwin tak bertanwin ni bermakna dah selesai. Ya, dah selesai lah tuan-tuan. Okey, sila tuan-tuan. Saya tunggu jawapan tuan-tuan. Walaupun ada yang dah letak tanwin tak bertanwin tadi, saya minta tuan-tuan tulis sekali lagi supaya saya dapat semak betul-betul. Okey, tulis tuan-tuan.
Selepas ni nak masuk tajuk yang terakhir, tuan. Okey, sila. Tulis satu-satu ya, buat clear tuan-tuan. Pastikan yang mana bertanwin, yang mana tak bertanwin. Sebab setakat yang saya tengok ni, ramai yang tak bincang lagi. Ramai yang tak letak lagi tanwin ke tak bertanwin ya. Sekarang kita nak tulis, nak minta tuan-tuan letak baris yang sempurna. Bukan sekadar Muhammadah, nak bincang juga da ke dan. Ya. Sebab dalam bahasa Arab ni tuan-tuan ya, kalimah yang bertanwin dengan tidak bertanwin ni pun dah ada makna perbezaannya tuan. Ya. Baris satu dengan baris dua tu dah berbeza makna tuan ya. Walaupun tuan-tuan nampak Muhammadah dengan Muhammadan, alimu dengan alimun, dia adalah dua kalimah yang berbeza. Tuan-tuan tak boleh panggil dia sama. Sebab ada sebab dia bertanwin, ada sebab dia tak boleh bertanwin. Ya. Okey, sila. Okey, alhamdulillah. Harap-harap dah menjawab soalan Kak Rozana. Jadi Kak Rozana dia perlu kepada latihan dan juga kebiasaan ya. Dia tak dapat terus seminggu dua ataupun sebulan dua sahaja. Sebab itulah latihan kita tu kita tak buat 3 bulan 4 bulan je. Sebab itulah kursus kita ni, kursus saya 8 bulan tuan. Setakat pengalaman kita yang kita dah buat 10 tahun ni, 8 bulan ni adalah tempoh yang paling minima tuan ya. Orang lain belajar 4 tahun setengah tuan. Kita belajar 8 bulan. Ya, nak kurangkan daripada 8 bulan saya rasa agak tak sesuai lah ya. Okey, insya-Allah. Okey, sekarang Kak Anisah. Okey, saya semak dulu Kak Anisah. Okey, nombor 1 betul. Nombor 2 betul. Okey, terbaik Kak Anisah. Ahsanti. Okey, Kak Zalina. Kak Zalina nombor 1 betul. Nombor 2 betul. Terbaik Kak Zalina. Jelaslah tu ya. Okey, Kak Zuriah. Kak Zuriah tertinggal inna. Jangan tinggal inna. Jangan tinggal walaupun satu kalimah yang ada dalam ayat saya, supaya saya nampak ya. Okey. Jadi Kak Zuriah automatik dia jadi salah lah. Kita tak akan baca Muhammadun alimun. Sekarang saya baca inna Muhammada alimu. Nampak Kak Zuriah? Jadi Kak Zuriah kena tulis inna balik ya. Okey. Yang kedua betul. Sebab Kak Zuriah yang pertama ni dia tak letak inna, automatik barisnya salah ya. Okey, Kak Siti Mazmin. Nombor 1 betul, nombor 2 betul. Terbaik Kak Siti Mazmin. Kak Ramlah. Kak Ramlah sama. Tapi baris betul sebab dia walaupun tak ada inna masih meraihkan inna ya. Okey, nombor 1 betul, nombor 2 pun betul. Baik, Kak Rozita Ismail ya. Nombor 1 betul, nombor 2 betul. Terbaik Kak Rozita ya. Okey, Mokji Sayuti. Mokji Sayuti, nombor 1 Muhammadah ke Muhammadan? Yang tu salah. Alimun tu betul pula ya. Baik. Yang kedua betul ya. Baik. Jadi Kak Mokji Sayuti, Muhammadah tu salah ya. Da ke dan tu. Okey. Kak Wan Khalijah, nombor 1 betul, nombor 2 pun betul. Terbaik. Okey, Kak Zuriah, silap ada inna. Baik, sekarang baru betul ya. Sebab tu saya minta perhatikan inna dengan kana ya. Kebanyakan orang yang belajar bahasa Arab ni, dia kenal jumlah ismiah cuma dia tak highlightkan ya. Dia tak perhati, dia tak fokus masalah dekat depan tu. Ada inna ke tidak, ada kana ke tidak, ataupun tak ada dua-dua. Mahir yang ni automatik mudah tuan. Benda sama je. Dia jumlah ismiah fa'liyah, ismiah fa'liyah, benda yang sama ya. Okey, Kak Zuriah selesai. Kak Normah, nombor 1 betul, nombor 2 betul. Okey. Okey, saya kira okey, Kak Rozita Abdullah. Kak Rozita Abdullah, nombor 1 betul, nombor 2 betul. Terbaik. Okey, sekarang tengok saya. Tengok saya. Mudah je tuan-tuan ya. Okey. Jadi, yang pertama kita kena baca inna Muhammadan dan juga alimun. Kenapa kita baca dua-dua bertanwin? Sebab dua-dua itu tidak ada 3 yang menghalang daripada bertanwin. Muhammad dengan alim, dua-dua tak ada alif lam. Muhammadun dengan alimun, dua-dua bukan jamak muzakkar salim, hujungnya tak ada una, tak ada ina. Muhammadan alimun itu pun tidak berhajat kepada isim yang kedua. Betul tuan? Maka dia bukan mudhaf ya. Jadi inna Muhammadan alimun.
Baik. Baru betul Mokji. Ya, baru betul ya. Kak Faridah, inna Muhammadan alimun. Betul. Yadrusu Muhammadun fil madrasah. Baik, betul ya. Baik. Yang kedua, yadrusu Muhammadun, sama macam Muhammad yang pertama, dia tak ada 3 sebab. Yang kedua kita baca madrasati, kenapa tak boleh bertanwin? Sebab terang-terang ada alif lam dekat depan. Ini ayat yang pendek yang saya bagi supaya nampak dulu tuan-tuan. Selepas ini, kalau tuan-tuan pergi masuk kelas lanjutan kita pula tuan-tuan, kita tak bagi pendek macam ni tuan. Kita tak bagi pendek ya. Kita bagi satu artikel tuan-tuan. Ada lebih kurang 4 perenggang ataupun 5 perenggang ya. Jadi nak rasa masuk dulu. Ya. Jadi benda yang kita dah belajar ya, cuma lebih kepada praktikal apa yang kita belajar. Itu saja tuan-tuan ya. Sebab apa yang tuan-tuan belajar sekarang untuk peringkat asas, janji saya ialah tuan-tuan dapat 90% ilmu asas bahasa Arab. Secara praktiknya saya tak janji lagi. Ya, saya janjikan pada tuan-tuan 90%, bermakna apa yang tuan-tuan belajar selama dengan saya 8 bulan ini tuan-tuan, tuan-tuan masuklah mana-mana kelas pun tuan-tuan, sebiji tuan-tuan dengar sama je tuan-tuan. Dia akan ulang isim fi'il haraf, dia akan ulang fi'il madi mudhari' amar, dia akan ulang jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah, dia akan ulang mubtada dan juga khabar, dia akan ulang tuan-tuan fi'il fa'il maf'ul, benda yang sama sebiji tuan-tuan. 90% itu yang saya janji. Betul tuan? Tapi apa yang kita belajar itu belum tentu boleh praktik atas kertas tuan-tuan. Ya, belum tentu tuan-tuan. Sebab itulah kita kena buat kelas yang lain yang saya namakan sebagai kelas lanjutan sahaja. Boleh tuan-tuan? Aduh takutnya berpeluh nak buat. Sikit saja tu ya. Okey, Kak Rozana, inna Muhammadun alimun, Muhammadun fil madrasati. Madrasati. Kak Rozana, baris hujung wajib letak. Kita orang belajar bahasa Arab, dia mesti letak baris hujung. Setiap baris hujung wajib ada baris ya. Okey, Kak Fatimah, inna Muhammadan alimun, yadrusu Muhammadun. Jangan Muhammadan, salah. Fil madrasati ya. Okey, dah selesai. Selesai tuan-tuan. Sekarang saya nak masuk tajuk yang terakhir. Boleh? Setengah jam yang terakhir ni tajuk yang terakhir. Bermakna sekarang tuan-tuan dah belajar dengan saya 3 perkara. Ya? 3 perkara. Tengok tuan-tuan. Yang pertama, tuan-tuan dah ulang balik macam mana nak potong ayat. Apa yang perlu kita faham kalau dah potong ayat. Boleh? Yang kedua, tuan-tuan dah faham, dah pandai guna kunci kita, iaitu jumlah tuan-tuan. Tajuk jumlah tu. Pastikan mana-mana ayat, pastikan dulu jumlah ismiyah ke fi'liyah, baru boleh letak baris tuan-tuan ya. Sebab banyak buku-buku bahasa Arab memang tak ada baris. Kita yang kena faham sendiri tuan-tuan. Tak percaya, tuan-tuan boleh tengok ya. Setakat buku yang saya belajar tuan, daripada tingkatan daripada tahun 1 tuan-tuan sampai habis, memang langsung tak ada baris tuan. Bahasa Arab memang tak ada baris, kecuali buku-buku tertentu sahaja ya. Yang ketiga, tuan-tuan dah belajar dengan saya, dah ulang pun tuan-tuan, macam mana nak pastikan kalimah tu bertanwin ke tak bertanwin. Dia ada kaedah, bukan suka-suka tuan. Bukan suka-suka dalam Al-Quran kalimah itu ada tanwin ataupun tak ada tanwin. Bukan suka-suka. Wajib faham, setiap kalimah yang bertanwin ada maksudnya, kalimah yang tidak bertanwin pun ada maksudnya. Boleh tuan-tuan? Okey dah. Masuk tajuk yang terakhir tuan-tuan. Tengok lagi tuan-tuan. Tajuk yang terakhir. Okey, tengok tuan-tuan. Tajuk yang terakhir namanya pangkat. Namanya apa tuan-tuan? Namanya pangkat. Macam-macam nama dah kita bina tuan-tuan. Nak suruh faham je tuan-tuan ya. Tak tahu faham dulu tak apalah ya. Tapi hujung-hujung ni tak ada masalah sangat ya. Dia awal-awal tu nak suruh rasa mudah, nak suruh rasa ringan tuan-tuan ya. Itu psycho lah, psycho tuan-tuan ya. Nak suruh rasa mudah bahasa Arab tu ya. Okey, sekarang tengok saya tuan-tuan. Okey, Kak Angelina, saya tak boleh buat latihan pagi ni sebab jaga cucu sekali, boleh dengar aja. Tak apalah ya. Kak Angelina nanti boleh buat ya. Okey, Kak Safiah, inna Muhammadan alimun yadrusu Muhammadun fil madrasati. Okey, baik, betul ya. Okey, sekarang tengok pangkat, tajuk yang terakhir.
Tajuk yang terakhir kita pada pagi ini ialah masalah pangkat, tuan-tuan. Ataupun kita panggil siapa yang pernah belajar bahasa Arab, kita panggil dia i'rab. I'rab. Ya. I'rab, tuan-tuan. Baik. Percaya, tuan-tuan. Dengar tu. Percaya dekat saya, ya. Kalau tuan-tuan masuk kelas bahasa Arab yang lain, kelas bahasa Arab yang lain, ataupun tuan-tuan masuklah, tuan-tuan. Tak percaya, tuan-tuan cuba masuk, ya. Tuan-tuan masuk kursus ke bengkel ke ataupun seminar bahasa Arab, tuan, ya, yang satu hari tu yang dia janji, tuan. Tajuk pertama yang diorang ajak ialah i'rab, tuan. Ini tajuk pertama yang diorang akan belajar, tuan. Ya. Baik. Tapi saya, tuan, tajuk ni saya letak hujung, tuan. Ya. Sebab dia tak penting sangat, ya. Sekadar untuk tuan-tuan tahu. Sebagai orang yang belajar bahasa Arab, paling kurang dia mesti tahu tajuk ni. Tapi kalau tuan-tuan masuk kelas lain daripada kelas saya, confirm perkara yang pertama yang diorang akan ajar, tuan, ini antara tajuk yang terawal yang tuan-tuan akan belajar, namanya i'rab. Dia akan ajar tuan-tuan masalah baris dulu, tuan-tuan. Okey, ya. Okey, sekarang tengok dekat depan. Tuan-tuan fokus dekat saya. Tajuknya mudah saja. Cuma oleh kerana tuan-tuan dah belajar, maka yang ni jadi mudahlah. Tapi kalau kali pertama, confirm dia akan pening, ya. Okey, tengok. Jadi masalah i'rab ini ialah masalah baris, tuan. Memang nahu yang kita belajar, ilmu yang kita belajar ni, kita nak bincang masalah baris, ya. Jadi tuan-tuan wajib faham, dalam bahasa Arab kita ada berapa baris? Jawapannya ada 4 baris, ya. Okey, sekarang tengok dekat depan. Yang pertama kita ada baris depan. Tuan-tuan kenal baris depan, betul? Baik. Yang kedua baris atas, yang ketiga baris bawah, yang keempat baris mati. Okey, wajib faham, tuan-tuan, ya. Orang yang belajar bahasa Arab wajib faham dalam bahasa Arab ada 4 baris, tuan. Kita ada 4 baris sahaja, ya. Baris depan, baris atas, baris bawah, baris mati, ya. Adapun sabdu, tuan-tuan, yang tu pun asal daripada baris dekat depan, tuan-tuan, ya. Contoh, tengok dekat depan. Nanti ada yang tanya saya, Ustaz, kalau sabdu tu, sabdu tu, tuan, yang ni kira baris ke tidak? Ini bukan baris, tuan. Boleh? Ini bukan baris. Sebab sabdu itu asalnya yang pertama baris mati, yang kedua berbaris. Itu sabdu, tuan-tuan. Boleh, tuan? Contoh kita kata ittabi'u, kan? Kita pernah bagi, tuan-tuan, ya. Tengok dulu. Ini sebagai contoh penerangan, tuan-tuan. Ittabi'u. Huruf ta tu, tuan-tuan nampak sabdu, kan? Sebenarnya dia adalah 2 kalimah ta dekat situ. Ta yang pertama berbaris mati, ta yang kedua berbaris atas. Jadi dia berasal daripada baris ini, tuan. Boleh? Jadi sabdu bukan baris, tuan. Jadi baris dalam bahasa Arab ada 4 saja. Baris depan, baris atas, baris bawah, baris mati. Okey, tengok lagi, tuan-tuan. Ni penghujung kelas, tuan-tuan, ya. Biasanya dia 50-50, tapi saya akan ulang balik pada minggu depan. Tapi paling kurang pagi ini jelas dulu. Baik, sekarang baris depan dalam bahasa Arab, orang Arab panggil dhammah. Dhammah. Cuba sebut dekat rumah, tuan. Dhammah. Dhammah tu baris depan lah, ya. Baik. Yang kedua, baris atas disebut sebagai fathah. Fathah. Cuba sebut, tuan. Fathah, ya. Fathah tu bukan buka. Fathah baris atas, ya. Baik. Kalau baris bawah, orang Arab panggil apa? Panggil kasrah. Kasrah, ya, baris bawah, tuan, ya. Baik. Kalau baris mati kita sebut apa? Kita panggil sukun. Sukun. Sukun, tuan. Buah sukun tu, ya. Buah sukun bulat tu, kan. Baik. Jadi sekarang, tuan. Sekarang, tuan. Okey, tengok betul-betul, ya. Ini tajuk yang kata penting, tuan-tuan, ya. Penting jugalah, tuan, ya, untuk orang belajar bahasa Arab. Okey, tengok. Jadi i'rab berkait dengan 4 baris. Baris depan dhammah, baris atas fathah, baris bawah kasrah, baris mati sukun. Boleh? Okey, sekarang tengok ke depan. Dalam bahasa Arab, dengar betul, ya. Dalam bahasa Arab, dia tak panggil dhammah, fathah, kasrah, sukun, tuan. Tak panggil tu, tuan. Dia tak guna istilah ni, tuan. Dia guna istilah lain, tuan. Okey, tengok. Sebab tu saya kata, ini tajuk yang pertama yang kalau orang belajar bahasa Arab, dia akan tekankan tajuk ni, ya. Baik, sekarang tengok. Dhammah tu maksudnya apa? Dhammah tu dalam bahasa Arab, orang Arab panggil apa? Pangkatnya sebagai marfu'. Kita panggil apa, tuan? Marfu'. Cuba sebut. Marfu' tu apa, Ustaz? Dhammah lah. Ya. Jadi orang Arab
Mana-mana kalimah yang hujungnya berbaris depan, Allahu, yajlisu, madrasatu, semua yang berbaris depan di hujung, orang Arab panggil kalimah itu marfu'. Marfu' tu apa? Kalimah yang berbaris depan. Nampak tak, tuan? Dia pakai istilah yang lain, tuan-tuan, ya. Jadi kelas pertama, tuan-tuan, kalau masuk kelas yang lain, perkara yang pertama yang wajib tuan-tuan kena faham sekarang, istilah marfu' itu apa? Istilahnya baris depan. Nak bagi tahu yang tu je, tuan-tuan. Boleh? Okey, lagi. Yang kedua, fathah, tuan-tuan. Fathah orang Arab dalam bahasa Arab kita, dalam nahwu dia panggil apa? Mansub. Mansub. Cuba sebut, tuan-tuan. Mansub. Apa maksud mansub? Semua kalimah yang hujungnya dibaca baris atas. Yajlisa, Muhammada, madrasata, hujungnya baris atas. Semua kalimah yang hujungnya berbaris atas, orang Arab akan panggil dia mansub. Jadi kalimah-kalimah yang mansub, kalimah apa? Kalimah yang berbaris atas je, tuan-tuan. Boleh? Istilah saja, tuan-tuan. Boleh? Okey, lagi. Yang ketiga, kasrah, tuan-tuan. Orang Arab tak panggil kasrah, tuan. Dia panggil dia majrur. Tuan-tuan dah belajar dengan saya jar majrur, kan? Majrur, tuan. Kalimah yang majrur itu maksudnya kalimah yang hujungnya berbaris bawah. Boleh, tuan? Kalimah yang hujungnya berbaris bawah. Boleh? Okey, yang seterusnya. Sukun, tuan. Sukun orang Arab panggil dia majzum. Jangan tertukar dengan majrur. Majrur baris bawah, majzum baris mati. Boleh, tak? Okey. Ini semua kita panggil sebagai pangkat. Ini semua kita panggil sebagai i'rab. Nanti saya akan tunjuk selepas ni. Boleh, tak? Cuma saya nak tuan-tuan faham dahulu untuk kelas kita pada pagi ini. Marfu' tu apa? Baris depan dah. Mansub tu apa? Mansub tu baris atas, tuan. Majrur tu apa? Majrur tu baris bawah. Majzum tu apa? Majzum tu baris mati, tuan. Ini adalah istilah-istilah yang digunakan dalam kitab bahasa Arab, tuan. Ya. Dia tak pakai istilah dhammah. Dia tak kata kalimah itu dhammah, tak kata. Dia kata kalimah itu marfu'. Maksudnya apa? Kalimah tu berbaris depan. Kalimah itu mansub. Kalimah tu berbaris atas. Kalimah itu majrur, berbaris bawah. Kalimah itu majzum, berbaris mati. Boleh, tuan-tuan? Okey, sekarang tengok lagi. Tengok lagi, tuan-tuan. Yang tu tuan-tuan tak perlu hafal, tuan. Ingat, faham je dulu, faham dulu. Ya, faham apa yang saya bagi tahu. Okey, sekarang tengok kat depan. Apa yang saya nak tunjuk pula ni, tuan. Tengok kat depan, ya. Semua ni ada dalam nota saya akan bagi nanti, tuan-tuan. Cuma nak suruh faham dulu sebab kita nak praktik sikit, ya, sebelum penutup kelas kita, ya. Okey, ini kalimah isim, ini kalimah fi'il, tuan-tuan. Okey, tengok dekat depan. Tengok dekat depan. Isim boleh berbaris depan. Bermakna ada isim marfu', ada isim yang berbaris depan. Boleh? Contoh Allahu, boleh baca baris depan, kan? Baik. Tengok tuan. Isim boleh berbaris atas. Bermakna ada isim yang pangkatnya mansub, tuan. Ya? Allah. Itu antara kalimah yang paling mudah. Allahu, Allah. Boleh baca baris atas, tuan. Boleh? Okey. Dan dia boleh dibaca baris bawah. Bermakna ada isim yang pangkatnya majrur. Allahi, tuan. Boleh? Okey, sekarang tengok. Isim tidak boleh berbaris mati. Sebab tu saya sebut tadi kalimah Rabbi di awal kelas tadi. Jangan sebut Rabb. Jangan sebut apa? Jangan sebut Rabb. Salah. Wajib ada baris. Rabbu, Rabba, Rabbi. Jadi setiap kalimah isim dalam Al-Quran yang tuan-tuan baca itu, tuan-tuan, kalimah isim itu wajib ada baris di hujungnya. Tidak ada isim yang hujungnya berbaris mati, tuan-tuan. Tak percaya? Tuan-tuan tengok selepas ni. Tuan-tuan dah kenal isim, tapi isim wajib ada baris. Rabbu, Rabba, Rabbi. Rabb tidak ada dalam bahasa Arab. Boleh, tuan-tuan? Okey, selesai. Yang kedua, fi'il. Fi'il boleh berbaris depan. Tuan-tuan dah belajar dengan saya yajlisu. Tuan-tuan boleh baca baris atas yajlisa. Tuan-tuan boleh baca dengan baris mati yajlis. Tuan-tuan tak boleh baca dengan baris bawah yajlisi. Nampak, tuan-tuan?
Nampak tak tuan? Okey. Sekarang tulis di ruangan komen, faham ke tak faham? Ya. Faham ke tak faham? Tulis di ruangan komen dulu. Apa benda yang Ustaz ajar tak tahu hari ni ni. Jadi hari ni saya nak bagi tahu tuan-tuan, tajuk ini asalnya adalah tajuk awal perbincangan. Tapi bagi saya tak penting. Tak penting sangat, ya. Sebab tuan-tuan tak guna sangat perkara ni. Jadi benda ni dibawa pada penghujung kelas sebagai maklumat untuk tuan-tuan bahawa dengar sahaja istilah marfu' ini maksudnya berbaris depan. Dengar istilah mansub bermakna tuan-tuan kena faham dia berbaris atas. Dengar majrur, tuan-tuan pernah selalu guna perkataan majrur, maka dia berbaris bawah. Dengar majzum, maka dia berbaris mati, ya. Dan poin yang paling penting dekat sini ialah masalah isim dengan fi'il dekat sini. Ini yang penting ni tuan. Isim 3 baris saja. Dia tidak boleh berbaris mati, ya. Fi'il pun 3 baris. Dia tidak berbaris bawah. Boleh tuan-tuan? Jadi orang yang belajar bahasa Arab, paling-paling kurang dia wajib tahu perkara ni, ya. Okey, sekarang ingat betul. Okey, alhamdulillah semua jawab faham. Okey, sekarang tengok sikit lagi, okey. Habis tu Ustaz haraf. Haraf saya tak tulis pun kan? Okey. Haraf tidak ada pangkat. Saya ulang sekali lagi. Haraf tidak ada pangkat. Tak ada haraf yang marfu', tak ada haraf yang mansub, tak ada haraf yang majrur, tak ada haraf yang majzum. Kenapa tak ada tuan-tuan? Sebab dia adalah kalimah yang mabni. Okey, tengok tuan. Yang tak ada pangkat ada 3 tuan-tuan. Okey, tengok semua ya. Fokus dekat saya. Kita ada kalimah haraf tuan-tuan. Semua kalimah haraf tidak ada pangkat. Boleh? Yang kedua, fi'il madi. Fi'il madi. Yang ketiga, fi'il amar tuan. 3 kalimah ini tidak akan ada pangkat dalam bahasa Arab. Boleh? Jadi kita nak praktik tuan-tuan. Boleh? Kita nak praktik. Saya ulang sekali lagi. Ustaz nak tanya istilah baris ni diguna tak hukum tajwid manakala istilah pangkat digunakan dalam bahasa Arab. Betul ke kefahaman saya ni? Betul. Masalah pangkat ini tidak diguna dalam tajwid. Dia tak dipakai dalam tajwid, ya. Langsung tak dipakai dalam tajwid, ya. Jadi yang ni hanya dibahaskan dalam ilmu nahwu, ilmu kaedah bahasa Arab. Baik, saya ulang sekali lagi. Sebab saya nak tanya soalan yang terakhir sebelum kita tutup kelas. Sebagai penutup, tuan-tuan faham ke tak faham? Boleh? Okey, sekarang tengok. Tengok tuan-tuan. I'rab, istilah-istilah yang perlu tuan-tuan faham. Asalnya istilah ini masalah baris saja. Marfu' baris depan, mansub baris atas, majrur baris bawah, majzum baris mati. Fokus tuan. Isim 3 pangkat saja. Baris depan, baris atas, baris bawah. Baris mati tak ada. Boleh? Fi'il 3 pangkat juga. Baris depan, baris atas, baris mati. Baris bawah tak ada. Boleh? Baik. Haraf tak ada pangkat. Haraf tak ada pangkat sebab dia mabni. Boleh? Fi'il madi pun tak ada pangkat sebab dia mabni. Boleh? Fi'il amar pun tak ada pangkat. Sebab apa? Sebab dia mabni. Okey, sekarang saya nak test tuan-tuan. Test. Okey, tengok tuan-tuan. Tengok ya. Okey. Jumlah yang pertama. Fa'amana lahu Lutun. Okey. 2 kalimah saja tuan-tuan. 2 kalimah saja. Betul jawab yang ni. 3 lah. 3. Betul jawab yang ni tuan-tuan. Boleh tutup kelas. Boleh? Okey. Sekarang tuan. Kalimah yang pertama ialah kalimah fa. Betul? Terjemahannya maka. Okey. Fokus dekat depan tuan. Fa maka. Isim ke fi'il ke haraf? Confirm tuan-tuan akan jawab dia kalimah haraf. Betul? Baik. Kita panggil dia haraf apa?
Confirm tuan-tuan akan jawab juga, dia adalah haraf ataf, haraf penyambung cerita. Okey, fokus dekat saya. Sekarang fokus pada fa. Fa berbaris apa tuan-tuan? Jawapannya dia berbaris atas. Betul? Fa berbaris atas kan? Okey, jawab betul-betul soalan saya ya. Fa berbaris atas, maka pangkatnya marfu' ke mansub? Tulis ruang komen. Okey, tulis tuan. Fa tuan. Fokus pada fa. Fa berbaris apa? Berbaris atas kan? Jadi kalau berbaris atas kita dah belajar marfu' ke mansub. Tulis tuan. Baik, harap-harap sudah menjawab soalan Kak Faizah tadi. Ya, kaedah ini, istilah ini tidak diguna pakai dalam ilmu tajwid. Ya. Yang dipakai dalam ilmu tajwid tadi masalah jumlah tadi, masalah waqaf dan juga ibtida, ya. Okey, jawab soalan saya tuan. Marfu' ke mansub tuan? Kak Ramlah, manduf tu apa? Okey. Mansub, ya. Baik. Sekarang tuan. Fa tu marfu' ke mansub tuan? Ya, marfu' ke mansub? Kak Ramlah kata mansub, Kak Rozita kata mansub, Kak Nurul Huda mansub, Kak Zainab mansub, ya. Kak Ramlah mansub, Kak Zalina mansub, Kak Faridah mansub. Kak Wakharijah pun mansub, Ainu mansub. Tuan-tuan, saya ni kalau kelas benar ni saya dah suka teruk tuan-tuan. Tuan-tuan, saya dah bagi tahu tadi kan? Saya dah bagi tahu ke belum? Fa tu isim ke fa'il ke haraf tuan-tuan? Fa tu kalimah haraf, tuan-tuan kata dia haraf ataf kan? Kalau haraf ada pangkat ke tak ada pangkat, jangan jawab mansub tuan-tuan. Saja saya tanya, saya nak tengok tuan-tuan faham ke tak faham. Kan saya dah bagi tahu tadi tuan. Tak ada pangkat. Rasa nak gigit betul tuan. Kenapa yang kata mansub juga ni, ya? Jawapannya dia adalah mabni tuan-tuan. Orang Arab tak panggil dia mansub tuan. Sebab dia kalimah haraf. Baik, dah terkena satu ya. Okey, sekarang kalimah yang kedua. Tengok lagi tuan. Okey, dah. Dah terkena satu ya. Jangan sebut dia mansub ya. Okey, sekarang tengok kalimah yang kedua. Amanah. Fokus pada amanah. Baik. Amanah. Apa terjemahan amanah? Amanah ni terjemahannya ialah beriman. Betul tuan? Isim ke fa'il? Dia adalah kalimah fa'il. Tuan-tuan akan jawab dia kalimah fa'il. Fa'il apa tuan? Madi ke mudhari' ke amar? Jawapannya dia fa'il madi ustaz. Macam mana saya tahu fa'il madi? Hujungnya berbaris atas ustaz. Ya. Jadi kalau fa'il madi ada telah ke tak ada? Jawapannya ada telah tuan ya. Telah beriman. Baik, sekarang kita dah belajar mana-mana fi'il madi yang hujungnya berbaris atas, automatik dalamnya ada ganti nama huwa. Terjemahannya dia, ya. Amanah terjemahan yang sempurna, dia telah beriman, ya. Dia telah beriman. Okey, sekarang soalan saya. Masih lagi masalah i'rab. Okey, fokus betul-betul. Amanah. Fokus pada amanah tuan. Amanah tuan. Amanah ya. Amanah hujungnya baris apa? Hujungnya baris atas kan? Baik, soalan saya. Kalau betul amanah hujungnya baris atas, pangkatnya mansub ke majrur? Tulis di ruangan komen. Ya. Amanah hujungnya baris apa tuan? Hujungnya baris atas ya. Pangkatnya mansub ke majrur tuan? Tulis tuan. Tulis di ruangan komen. Saya nak tengok tuan. Nampak ke tak nampak? Mana masuk ke majrur tuan?
Ya. Okey. Sekali dah terkena, baru dia tak beringat tu, Ada juga yang macam, siapa yang kata masuk? Saya rasa nak gigit betul, ya. Kenapa Kak Faizah kata masuk? Mana? Dia kalimah isim ke fi'il ke haraf, tuan? Kak Ramlah pun kata masuk lagi. Saya rasa nak gigit betul, Kalau ada kat depan-depan ni, mudah saya nak gigit, tuan, ya. Kak Faridah pun kata masuk lagi, ya. Baik. Mana, tuan? Masih lagi ada yang kata masuk, ya. Dia tak, saya dah pesan. Sebab tu dia kata, apa saja yang kita belajar, kalau kita tak praktik, nampak macam dah faham. Tapi waktu saya tanya, ada lagi yang bedah juga, tuan, ya. Jawapannya, tuan. Mana, tuan? Tidak ada pangkat juga. Macam mana boleh jadi mansub lagi? Kan kita dah bagi tahu. Yang tidak ada pangkat ada 3. Mabni, fi'il madi, fi'il amar. Ini 3 kalimah ini saja. Tidak ada pangkat dalam bahasa Arab. Tidak ada istilah fi'il madi marfu'. Tidak ada istilah fi'il madi marfu'. Tidak ada istilah madi mansub, majru, majzum. Tidak ada, tuan. Sebab apa? Sebab dia adalah kalimah yang mabni. Boleh, tuan? Jadi amanah juga tidak ada pangkat. Saya dah bagi tahu kan. Yang ada pangkatnya apa? Selain daripada haraf, fi'il madi, fi'il amar. Yang tu semua ada pangkat. Nampak, tuan? Sebab tu saya nak cuba tekankan yang tak ada pangkat ni. Sebab dia dah fokus dekat sini ni. Dia dah fokus dekat sini, ya. Tapi dia lupa ni. Nota kaki saya. Sebab itulah, tuan. Semua nota kaki yang ada pada nota, tuan-tuan, semua penting. Jangan abaikan. Ya, sebab dalam banyak-banyak tajuk, tuan-tuan, akan ada pengecualian, tuan-tuan. Boleh? Okey dah. Yang terakhir, tuan-tuan. Yang terakhir, last. Lepas ni tutup kelas kita. Fokus pada Lut. Lut, tuan-tuan. Fa'amana lahu Lutun. Maka Nabi Lut alaihi salam telah beriman kepada Nabi Ibrahim. Ini yang terakhir, tuan-tuan. Yang terakhir, tuan-tuan. Yang ni tak terkena dah. Confirm, tuan-tuan. Jawab, tuan, ya. Lutun. Fokus pada Lutun. Lutun. Lutun hujungnya baris apa? Lutun hujungnya berbaris depan. Nanti saya akan tunjuk dah. Ini pangkat saya nak guna, tak nak tunjuk pangkat. Sebab fa dengan amanah tak ada pangkat, maka saya tak boleh nak tunjuk. Sekarang wajib ada satu contoh, tuan. Lutun, tuan, berbaris apa? Dia berbaris depan. Ya. Sekarang soalan saya. Lutun berbaris depan. Tak kira baris 1 ke baris 2 ke, dia tetap berbaris depan. Sekarang soalan saya. Lutun berbaris depan. Pangkatnya marfu' ke mansub? Yang ni wajib jawab, tuan-tuan. Yang ni tak terkena dah, tuan-tuan. Yang ni tak terkena dah, tuan-tuan, ya. Okey, Lutun marfu' ke mansub? Jawab, tuan-tuan. Jawab yang ni. Yang ni wajib jawab lah. Yang ni tak terkena dah, tuan-tuan. Yang fa dengan amanah tu memang saja-saja. Tengok, tuan-tuan, ya. Okey, Lutun marfu' ke mansub? Dia berbaris apa, Lutun, tuan-tuan? Ya. Lutun berbaris apa? Baris depan kan? Baris depan marfu' ke mansub? Ahsantum, ya. Jawapannya ialah marfu'. Lutun ini pangkatnya marfu', tuan. Ya. Kalau tuan-tuan tengok buku bahasa Arab, kalau tuan-tuan pergi ke pondok, tuan-tuan pergi ke sekolah-sekolah menengah, ya. Tuan-tuan tengok buku-buku silibus dia orang, tuan. Kalau ada perkataan i'rab, tajuk i'rab ini, tuan, dia akan tulis macam ni, tuan. Lutun marfu'. Ya. Dalam bahasa Arab dia akan panggil Lutun ini marfu'. Maksudnya apa? Lutun ini sekarang adalah isim yang berbaris depan. Ya. Lutun ini marfu', dia adalah isim yang berbaris depan. Tapi tak cukup macam tu, tuan. Tengok, tuan. Sekarang saya nak tanya, tuan-tuan. Ya, saya nak tanya, tuan-tuan. Tengok. Kenapa Lutun berbaris depan pada hari ini? Kenapa Lutun pangkatnya marfu' pada hari ini? Kenapa kita tak baca Lutun? Kenapa kita tak baca Lutin? Kenapa baca baris depan hari ini? Jadi yang itulah pun kita akan tekankan pada kelas lanjutan. Tapi tuan-tuan dah belajar juga sebenarnya walaupun tak lanjutan. Ya. Sebab lanjutan tu penekanan saja. Ya. Jadi sekarang kalau saya tanya tuan-tuan sekarang, kenapa Lutun baca baris depan, tuan-tuan? Cuba jawab. Kenapa tak baca Lutun hari ni? Kenapa tak baca Lutin hari ni? Fa'amana lahu Lutun.
Kenapa baca Lutun? Ya. Maka Nabi Lut alaihi salam telah beriman kepada Nabi Ibrahim. Kenapa Lut dibaca bagi depan pada hari ini? Cuba jawab tuan. Last tuan. Dah nak habis ni. Kalau ikutnya dah habis ni, masuk 4 minit dah tuan. Lebih 4 minit dah. Tuan-tuan jangan marah saya ya, sikit je. Kenapa Lutun berbaris depan hari ini? Jawapannya sebab dia adalah fa'il tuan-tuan. Sebab ayat kita hari ini adalah jumlah fi'liyah sebab dimulai dengan amanah. Siapa yang telah beriman dalam ayat kita? Nabi Lut yang beriman pada hari ini. Jadi Nabi Lut ini fa'il kepada kalimah amanah. Maka tuan-tuan dah belajar fa'il mesti berbaris depan. Jadi tuan-tuan, Lutun itu dia marfu' sebab dia adalah fa'il. Dan memang tuan-tuan dah belajar dengan saya fa'il mesti berbaris depan. Nampak tuan-tuan? Nampak ya? Jadi itu kegunaan i'rab ataupun pangkat tuan-tuan. Ya. Jadi tuan-tuan boleh faham pada hari ini apa maksud marfu', itu bagi depan je tuan-tuan. Apa maksud mansub? Baris atas. Majrur baris bawah. Majzum baris mati. Ingat 3 kalimah yang tak ada pangkat, haraf, fi'il madi dan juga fi'il amar. Sampai di sini saja pertemuan kita pada pagi ini. Mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi ini mendapat manfaat bersama. Dan saya harapkan apa yang saya ajar tuan-tuan boleh guna untuk masa yang akan datang. Ya. Untuk peringkat asas ini saya hanya janjikan tuan-tuan boleh tahu 90% kaedah bahasa Arab. Jadi hampir sempurna, tapi belum cukup. Belum cukup. Tuan-tuan baru peringkat pengenalan. Boleh tuan? Saya belajar lebih daripada 5 tahun, ya. Jadi tuan-tuan kalau boleh, walaupun tak sampai 5 tahun, insya-Allah mudah-mudahan dengan istiqamah, lagi 2 kelas saya, jangan miss tuan. Minggu depan adalah minggu yang penting juga, tajuk-tajuk yang tak pernah langsung tuan-tuan dengar, tapi minggu depan kita akan bincang sebagai penutup tuan-tuan. Kemudian minggu yang terakhir kita akan buat latihan bersama-sama. Kita akan tunjuk apa yang kita belajar selama 8 bulan ini, kita buat kesimpulan. Jadi insya-Allah mudah-mudahan apa yang kita ajarkan pada tuan-tuan dapat hasilnya. Tuan nampak, bukan belajar saja-saja. Walaupun umur kita dah 40 siri, 50 siri, 60 siri, ilmu yang kita belajar ni ada tujuannya, ada matlamatnya. Bukan sekadar tahu, tuan-tuan tahu nak guna macam mana. Boleh tuan-tuan? Jadi perkara yang paling penting yang saya tekankan untuk kelas asas ini ialah tuan-tuan boleh faham struktur ayat bahasa Arab. Tuan-tuan boleh faham macam mana nak baca ayat Al-Quran dengan lebih baik, insya-Allah. Jadi sampai di sini saja kita tangguh pertemuan kita dengan tasbih kifarah dan surah wal as. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Baik, jumpa lagi ya tuan-tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.